والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة من رحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا فخار كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله ونهتف في المسجد الأقصى، إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. Baik, demikian tadi saudara yang anda saksikan bersama. Dua video bingkisan yang kami sediakan untuk anda. Video pertama tadi, kalau anda betul-betul perhatikan bagaimana anak kecil itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan, kalau kita perhatikan betul-betul video itu tadi, di belakangnya kedengaran bedilan yang sedang menyerang mereka, tetapi anak-anak ini diajar untuk terus kental dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan video yang kedua pula kita lihat bagaimana keberanian dan kekentalan anak sekecil itu dalam keadaan anak-anak kita di Malaysia sedang asyik bertiktok, PUBG dan sebagainya, tetapi mereka berada dalam keadaan sedemikian, kekentalan jiwa mereka tidak mungkin ada pada jiwa anak-anak kita. Jadi apa yang kami ingin kongsikan kepada anda semua pada malam ini adalah sesuatu yang pastinya anda sendiri kalau anda perhatikan, ia adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak-anak kita untuk melakukannya, dan itulah sebenarnya mereka membesar dalam keadaan yang sedemikian, dan dikatakan bahawa permainan mereka adalah di kawasan-kawasan runtuhan dan juga di liang-liang lahat. Itu yang menyayat hati kita sebenarnya. Dan apa yang kita mampu lakukan adalah berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan kepada Palestin suatu hari nanti. Kemenangan akan menjadi milik kita insya-Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh anak kecil itu tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang sentiasa setia bersama kami di Jom Channel. Pada malam ini, apapun jutaan maaf daripada kami kerana sedikit terlewat daripada asal jadual yang dijadualkan kepada anda kerana ada sedikit masalah teknikal, dan malam ini kita hanya ada satu kamera. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya Allah masih lagi beri kesempatan untuk kami bersama dengan anda secara langsung, sama ada di YouTube Jom Channel ataupun di Jom Channel FB Live, atau mungkin anda bersama kami di portal jomchannel.net pada malam ini. Terima kasih untuk sokongan yang anda berikan, dan sekali lagi kita bertemu untuk siri yang ke-19 antara politik dan undang-undang. Dan malam ini kita akan berbicara satu topik yang cukup menarik, iaitu Palestin dari sudut PBB dan perundangan antarabangsa. Dan seperti biasa kita akan bersama dengan Peguam Kanan seperti mana yang kami janjikan kepada anda selalu. Peguam Kanan Tuan Haji Hanif Katri Abdullah bersama kita. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Tuan Hanif, 1 minit sebagai Tuan Hanif tentang video yang kita, sebelum kita meneruskan perbincangan yang kita hidangkan sebentar tadi. Ya, apa yang penting yang patut kita lihat adalah mereka ini menjadi kental dan menjadi kuat semangat seperti itu kerana kesengsaraan yang mereka alami sejak mereka lahir. Mereka tidak pernah lihat kesenangan. Mereka tidak pernah lihat kemewahan. Dan berbeza dengan masyarakat kita. Anak-anak kita, alhamdulillah, lahir segalanya, almost segalanya sudah ada. Apa yang kita harapkan adalah bukan sahaja kita membantu budak-budak ni keluar daripada kesengsaraan setakat mana yang kita mampu dari sudut kebolehan kita, tapi sedikit sebanyak perkara ini kita dapat ajar dan didik anak-anak kita supaya kuatkan diri, bersyukur dengan apa yang telah diberi oleh Allah, dan gunakanlah sebaiknya untuk dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, para penonton di luar sana, berlarutan sejak 1948 dan saya, itu setahu saya, dan saya pasti Tuan Hanif lebih mengetahui sejarahnya dan akan didetailkan pada malam ini. Di mana Malaysia pastinya kita sebagai rakyat Malaysia akan terus menyokong usaha jujur, konkret dan juga realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang berlaku antara konflik Israel-Palestin ini. Dan kita sebagai rakyat Malaysia yakin bahawa dasar luar Malaysia akan
menggunakan peranan yang sedia ada dalam Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk merealisasikan hasrat untuk melihat jalan penyelesaian yang berkekalan. Sebagai umat seagama, seakidah, kita sangat menyokong suara bahawa Palestin berhak untuk menzahirkan kekecewaannya setelah sekian lama ditindas oleh rejim Israel ini. Namun sejauh mana sebenarnya Malaysia, perancangan kita, kuasa yang kita ada, prinsip serantau yang kita pegang, ketegasan para pemimpin kita, apatah lagi apabila ia berkaitan dengan penindasan umat Islam yang semakin menggugat kedaulatan sejagat ini. Masihkah OIC, PBB, apatah lagi negara-negara Islam boleh kita harapkan untuk menyuarakan kesepakatan dalam hal ini? Baik, malam ini kita akan berbincang dengan Tuan Hanif dari sudut PBB dan perundangan antarabangsa. Pastinya menarik untuk sejam bersama dengan kami. Sila berikan komen, persoalan yang anda ingin ajukan, insya-Allah akan dijawab secara terus oleh Tuan Hanif pada malam ini. Tuan Hanif, silakan untuk permulaan mukadimah perbincangan kita. Mungkin Tuan Hanif boleh selitkan sedikit tentang sejarah pergolakan yang berlaku sebenarnya. Saya yakin ianya jauh lebih terdahulu daripada 1948 itu. Silakan Tuan Hanif. Ya, Saudara Zawazi, mana-mana masalah ataupun pertikaian kalau kita nak sentuh dan bincang dari sudut cara penyelesaian jika ada, mestilah kita faham sejarahnya. Mestilah kita tahu asal usulnya. Dan betul seperti yang dikatakan oleh Saudara Zawazi, walaupun tarikh yang dikatakan tarikh malang yang wujud adalah tahun 1948, tapi sejarah permasalahan tanah bumi Palestin ni wujud jauh sebelum daripada itu. Secara ringkas, saya akan cuba ringkaskan dalam tempoh 10-12 minit yang ada sebelum kita menyentuh topik utama. Yang pertamanya, tanah Palestin ni, iaitu di negeri Arab, sebenarnya di bawah urus tadbir kerajaan Osmaniyah pada ketika itu. Hampir lebih kurang, lebih pada 400 tahun yang berpusat di Turki. Dan apabila adanya Perang Dunia Pertama, iaitu di persekitaran 1918, maka kerajaan Osmaniyah jatuh, dan pada masa itu negara-negara yang berjaya dalam Perang Dunia Pertama, iaitu Britain dan Rusia dan sebagainya, telah pun mengambil tanah-tanah untuk urus tadbir mereka pada masa itu. Dan Israel tak wujud pun lagi, dan bahawa sekarang pun adalah suatu kerajaan yang bagi pandangan saya dari segi perundangan adalah satu kerajaan Zionis yang haram dari segi undang-undang antarabangsa. Tapi balik kepada 1918, tanah Palestin pada masa itu diurus tadbir di bawah kerajaan Inggeris. Jadi Inggeris yang memerintah atau mengurus tadbir Palestin pada masa itu. Pada masa yang sama, daripada 1918 hingga 1948, dan sebelum daripada itu, terdapat puak Yahudi yang di luar daripada tanah bumi Arab yang telah pun lama keluar ke negara-negara lain, yang juga ditindas oleh pelbagai negara lain dari zaman ke zaman, telah mulakan satu gerakan Zionis, di mana tujuan matlamat utama mereka, ini bukan cerita dongeng, ini direkodkan dalam arkaif dan juga dilaporkan dalam banyak jurnal antarabangsa yang ternama. Boleh dikaji, boleh disemak melalui perpustakaan-perpustakaan antarabangsa. Ada segalanya di situ. Di mana pihak Yahudi Zionis yang menganggap diri mereka yang paling selamat atau paling dipelihara oleh Allah, inginkan satu negara di kawasan tanah antara sungai Euphrates dan sungai Nil, iaitu kawasan Palestin. Dan mereka mencuba pelbagai cara melalui kuasa ekonomi yang mereka ada, walaupun lebih kurang 2% sahaja penduduk Yahudi Zionis yang ada di dunia, tapi ekonomi yang dipegang cukup banyak, cukup tinggi. Dan atas kekuatan ekonomi mereka melobi. Even tahun 1918 pada Perang Dunia Pertama, mereka juga telah melobi negara Inggeris untuk mendapat sokongan keuangan dan sokongan moral daripada Amerika yang tidak melibat secara terus dalam Perang Dunia Pertama. Mereka telah menjanjikan lobi untuk mendapatkan sokongan, dan secara timbal balik mereka minta satu aku janji daripada negara England bahawa apabila mereka menang Perang Dunia Pertama, maka mereka akan berusaha untuk menentukan kerajaan Zionis Israel tertubuh di kawasan Palestin tersebut. Itulah mulanya yang sering kita dengar sekarang ni, the Balfour Declaration 1917, iaitu Arthur Balfour tersebut adalah Menteri Luar Negara England. So itu permulaannya. Dan bila negara England mentadbir Palestin pada masa itu, maka ramai
daripada Yahudi-Yahudi luar ni, iaitu Yahudi Zionis ni, yang masuk beramai-ramai ke kawasan Palestin pada masa itu. Dan dianggarkan sebelum kemasukan mereka ini pun, yang menduduki tanah Palestin adalah orang Arab. Dan kesemua mereka ni mempunyai pelbagai ataupun menganuti pelbagai agama. Islam lebih kurang 60% Islam. Lebih kurang tak sampai 30% dikatakan menurut rekod Kristian. Dan lebih kurang 10% adalah agama Yahudi. Dan mereka hidup saling rapat, menghormati satu sama lain dan menggunakan tanah-tanah suci agama masing-masing itu dengan sebaiknya. Permasalahannya untuk pengetahuan penonton di luar, bukan orang Arab yang menganuti agama Yahudi di Palestin. Masalahnya adalah orang Yahudi Zionis yang masuk secara beramai-ramai. Dikatakan pada satu ketika jumlah orang Yahudi di Palestin cuma 13,000. Kemudiannya pada tahun 1948 bila wujudnya kononnya negara Israel, jumlahnya naik pada masa itu sampai 700,000. Dan hampir lebih daripada 750,000 orang Palestin telah diusir keluar dalam pelbagai cara. Now, apabila orang-orang Yahudi masuk secara beramai-ramai, pada masa itu pun mereka telah memulakan kekejaman, telah memulakan pelbagai permasalahan, tanah-tanah orang Palestin Arab diambil dan sebagainya. Now, 1948 adalah satu titik penting dalam sejarah antarabangsa. Disebabkan permasalahan yang sudah wujud, pergaduhan, pertengkaran, permasalahan di kawasan Palestin selepas jatuhnya kerajaan Osmania dan di bawah tadbir urus Inggeris. Maka pada masa itu bangsa-bangsa bersatu yang baru ditubuhkan mengeluarkan satu syur untuk mengadakan dua kerajaan berbeza yang hidup berjiranan di tanah Palestin, iaitu negara Palestin dan negara yang dikatakan Israel. Anehnya, pada masa itu hendak diberi lebih kurang 60% tanah kawasan itu kepada orang Yahudi yang baru masuk, yang berjumlah tidak sampai 30%. Padahal kurang daripada 40% daripada tanah di kawasan itu hendak diberi kepada Palestin yang mempunyai population pada masa itu 48 tau. Bukan yang berkira daripada dulu. Kalau daripada dulu 80-90% penduduk mereka. Jadi rasionya pun tak betul. Itu yang pertama. Itu yang menyebabkan orang-orang Arab Palestin membantah. Dan negara-negara Arab Islam lain di situ membantah dengan cadangan tersebut. Tetapi cadangan itu telah pun disuarakan dan diluluskan oleh bangsa-bangsa bersatu. Maka tertubuhlah tak silap saya 15 hari bulan Mei 1948 negara Zionis Israel. Malangnya kerana Palestin tidak menerima pada masa itu, maka ramai daripada negara-negara barat belum pun mengiktiraf Palestin lagi. Israel sudah diiktiraf. Palestin tidak dapat diiktiraf sebab Palestin tidak ingin membuat kerajaan di situ bersebelahan dengan Israel. Dan pada masa yang sama, Israel mula merampas tanah. Kawasan yang disediakan oleh Israel telah dikembangkan dengan salah. Mereka telah mengambil kawasan Baitul Maqdis Timur yang tidak sepatutnya menjadi kawasan mereka. Bukan sahaja mereka mentadbir atau memasuki dan duduk diam-diam, mereka menakluki Baitul Maqdis Timur yang mempunyai Masjid Al-Aqsa. Begitu juga pada tahun 1967, pada tempoh perang 7 hari antara negara Arab dengan Israel tersebut yang mana kita kalah, mereka telah mengambil alih lembah Gaza, Gaza Strip dan West Strip ataupun tebing barat. Iaitu satu bersebelahan dengan Egypt, Gaza dan satu bersebelahan dengan Jordan. Nah, pada masa ini dijangka lebih daripada 1 juta rakyat Palestin telah diusir keluar. Nah, satu negara belum dibentuk sebab kawasan mereka belum ditentukan dari perspektif Palestin. Yang kedua, sebelum diselesaikan, orang-orang mereka diusir daripada negara mereka sendiri. Dan negara awak adalah sebenarnya tanah mereka. Nampak tak? Dan kemudian benda tu berleluasa. Dijangka sekarang ni lebih kurang 8 juta pelarian Palestin, Arab Palestin berada di negara-negara Timur Tengah, Syria, Lebanon, Mesir, Jordan dan sebagainya.
Nah, mereka ini sepatutnya dari kacamata bangsa-bangsa bersatu mempunyai negara. Tapi mereka tidak boleh langsung menikmati negara mereka, masuk ke negara mereka. Macam mana kita nak katakan mereka adalah sebuah negara yang terjamin sekarang ni? Sebab itulah ramai daripada sudut ortodoks mempunyai perspektif bahawa tidak boleh iktiraf Israel. Perlukan cuma satu negara Palestin. Tapi pada hakikatnya juga, yang kita akan bincang selepas ni, kita kena terima hakikat sudah 83 tahun. Di mana sudah macam-macam cacah marba telah berlaku. Antaranya disebabkan kezaliman Israel dan juga dengan berdiam dirinya negara-negara Islam. Sampaikan sekarang orang Yahudi telah menguasai tanah Palestin. Bagaimanakah kita nak buang terus negara Israel daripada peta dunia? Sekarang ini, pada masa ini. Mungkin masa akan datang, 100 tahun lagi kalau belum kiamat mungkin boleh. Tapi sekarang ni, tak nak kita kena usahakan adanya negara Palestin dulu di situ. And bawa masuk kembali orang-orang yang berhak ke kawasan itu. Kalau itu kita dapat jaya lakukan dalam masa yang terdekat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dalam tempoh ini, maka itu satu kejayaan. Sebelum saya tamatkan sejarah ni, saya perlu selesaikan di sini. Bahawa setakat pada rekod bangsa-bangsa bersatu, pada 29 hari bulan November 2012, bangsa-bangsa bersatu telah akhirnya mengiktiraf Palestin secara sah sebagai sebuah negara dan diberi hak untuk menghadiri persidangan-persidangan bangsa-bangsa bersatu sebagai suatu kuasa pemerhati. Bukan full-fledged. Kenapa bukan full-fledged? Sebab sempadan masih dipertikaikan. Sebab belum ada administratif negara yang ditadbir urus secara lengkap dan betul kerana apa yang dibawa oleh pihak Israel. Itu 2012. Kemudiannya pada tahun 2016, pihak PBB juga telah mengeluarkan satu resolusi, Saudara Zawazi, mengatakan bahawa semua bahagian-bahagian Palestin yang telah ditawan dan diambil alih oleh pihak Zionis Israel sebagai negara mereka, iaitu Baitul Maqdis Timur, Gaza dan juga West Strip tersebut, tebing barat, adalah occupied territory, iaitu wilayah-wilayah yang ditakluki dengan salah. Dan mereka telah keluarkan pengisytiharan bahawa satu dunia, semua negara kena menganggap bahawa tanah-tanah itu adalah tanah-tanah yang dipertikaikan, bukannya hak negara Israel. Jadi boleh dianggap di mata dunia, tanah-tanah occupied territories ni adalah sepatutnya dan wajibnya di dalam peta Palestin untuk perbincangan dan penyelesaian lanjut. Jadi itu adalah asal-usul permasalahan berkaitan dengan kewujudan Palestin. Jangan kita lupa, Saudara Zawazi, bukan sahaja sebelum awak lahir. Pada masa saya lahir 1967, negara Israel Zionis ni telah diwujudkan sebelum daripada kelahiran kita. Sebab itu sejak kita kecil, kita dengar hari-hari, tiap-tiap bulan selama beberapa tahun, macam-macam permasalahan di situ sampailah sekarang. Wallahualam sampai bila kita tidak tahu. Tapi insya-Allah kita kena berusaha. Baik, daripada apa yang Tuan Hanif katakan tadi, saya melihat pada satu topik yang Tuan Hanif katakan bahawa sepatutnya yang kita lakukan dalam masa mungkin 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang adalah dengan mewujudkan ataupun kita merasmikan kewujudan negara Palestin terlebih dahulu. Baik, Tuan Hanif, di sini sebenarnya bagaimana cara penyelesaian yang terbaik sebenarnya dari segi tindakan undang-undang antarabangsa? Kerana kami sebagai rakyat Malaysia, kami hanya tahu melahirkan solidariti, kita tidak tahu undang-undang antarabangsa itu bagaimana. Cara penyelesaiannya yang solid dan holistiknya bagaimana, Tuan Hanif? Baik, memang satu kenyataan yang betul dan tepat. Kita perlu faham dulu apakah struktur kedudukan antarabangsa. Baik. Dan untuk mudahkan perbincangan ini, secara awalan saya perlu nyatakan, undang-undang antarabangsa ni jauh berbeza daripada undang-undang tempatan mana-mana negara. Baik. Sebab undang-undang tempatan negara tertakluk kepada urus tadbir negara. Dia ada kedaulatan negara dia sendiri. Dia ada sovereignty dia. Dia boleh buat undang-undang, dia boleh laksana undang-undang dan dia boleh hukum orang yang melanggar undang-undang. Tapi undang-undang antarabangsa ni berbeza. Sebab bangsa-bangsa bersatu yang ditubuhkan itu selepas Perang Dunia Kedua, dia bukan negara. Dia adalah satu kumpulan negara-negara yang ingin mencapai
kononnya keamanan untuk bantu manusia sejagat di dunia. Tapi sebab dia bukan negara, dia tiada kedaulatan dan dia tiada sovereignty untuk menentukan secara pasti keputusan-keputusannya dipatuhi oleh semua. Dan kalau tidak dipatuhi, boleh dihukum. Sebab itu, berkaitan dengan isu Palestin ni, untuk pengetahuan para penonton, setakat daripada 1948 sampai sekarang, bangsa-bangsa bersatu telah keluarkan penetapan-penetapan, resolusi-resolusi sejumlah tidak kurang daripada 200. 200 resolution. Tapi di mana kita sekarang? Resolusi adalah kenyataan. Kenyataan demi kenyataan demi kenyataan. Tapi ke mana kenyataan itu bila salah satu pihak yang patut patuh kepada resolusi itu, iaitu Zionis Israel, sering mengingkari. Nombor satu. Nombor dua, keingkaran mereka ini disokong oleh rakan-rakan jahat mereka seperti Amerika Syarikat dan Britain. Dan yang ketiganya, kalau nak ambil tindakan pun, tidak ada kekuatan perundangan antarabangsa untuk mengambil tindakan, melainkan satu atau dua jalan yang kita akan bincang nanti, iaitu daripada konsep ICC, International Court, Criminal Court, iaitu Mahkamah Antarabangsa Jenayah, ataupun ICJ, iaitu International Court of Justice, Mahkamah Antarabangsa Keadilan. Tapi kedua-dua ni ada kekangan dia juga. Kekangan yang paling utama bagi saya dari segi perundangan antarabangsa adalah kekangan bangsa-bangsa bersatu. Nah, kita kena faham benda ni juga. Bila bangsa-bangsa bersatu diwujudkan pada pertengahan tahun 1940-an selepas Perang Dunia Kedua, pada masa itu negara-negara yang menjadi pemenang perang menjadi hero. Dan relationship atau perhubungan mereka dengan dunia-dunia luar di lain, yang miskin, yang kecil, mereka menjadi lebih kurang bos. Baik. Jadi apabila mereka tubuhkan bangsa-bangsa bersatu, mereka minta syarat, nak ada bangsa-bangsa bersatu, kami kena ada kuasa veto. Pada tahun 1946, sebelum penubuhan bangsa-bangsa bersatu, seorang ahli Kongres Amerika Syarikat, apabila dipanggil untuk mesyuarat penubuhan bangsa-bangsa bersatu di Amerika Syarikat dengan kesemua negara lain atau wakil masing-masing, dia dengan tegas menyatakan dalam seminar tersebut, no veto, no United Nations. Itulah sebabnya wujudnya veto di dalam bangsa-bangsa bersatu. Sebab tanpa diberi veto kepada negara-negara yang besar, yang berjaya ni, negara-negara kecil, negara-negara lemah, pada masa itu, we have to go back in time. Kita kena faham di sini. Kita bukan cakap zaman sekarang. Patah balik kepada 1946, 1947. Pada masa itu, mereka kalau tak setuju, mereka tidak ada bangsa-bangsa bersatu. Contohnya, kita nak buat satu syarikat. Saya tak ada duit. Saudara Zawazi banyak duit. Dan saudara Zawazi kata, tak apalah Cik Hanif, saya bagi dulu duit untuk bahagian saham awak. Tapi dengan syarat, sebab saya yang bagi duit untuk syarikat, saya jadi pengerusi syarikat. Saya boleh veto keputusan. Nampak tak? Ini kemanusiaan. Jangan sekarang kita dengar sejarah ni, kita kata apalah negara-negara kecil ni bodoh bagi veto. Cakap sekarang senanglah. Bayangkan pada masa itu. Jadi veto ni wujud, dan veto ni satu kekangan yang paling bahaya dan paling memudaratkan segala usaha negara-negara semasa persidangan bangsa-bangsa bersatu. Yes, veto ni cuma di dalam Security Council, Majlis Keselamatan. Tetapi keputusan-keputusan yang hendak dilaksana oleh Majlis Keselamatan tidak dapat dilaksana sebab veto. Kita ambil contoh. Baru-baru ini, selepas Masjid Al-Aqsa diserang, banyak negara telah pun mencadangkan dikeluarkan satu kenyataan. Sekali lagi lah, kenyataan mungkin ke-201 untuk mengecam. Tapi itu pun negara Amerika Syarikat telah menghalang dengan kuasa veto. Dikatakan ni pada hari raya Aidilfitri, 13 Mei, dikatakan kita tak boleh keluar kenyataan sekarang. Kita kena bagi ruang untuk diplomasi. Saya minta maaf kalau saya guna bahasa keras kat sini. Diplomasi kepala otak apa? Apabila Israel Zionis yang sebenarnya tanpa apa-apa provokasi, tanpa apa-apa alasan yang sah dari segi undang-undang antarabangsa, telah pun mencerobohi tempat suci Islam pada bulan Ramadan dan mengganggu
orang yang mendirikan ibadah. Dari segi undang-undang antarabangsa, saya nak rakyat faham. Di bawah Charter United Nations terdapat bab ke-7, Chapter 7. Ya. Chapter 7 ada beberapa artikel di situ. Iaitu perkara 51. Macam mana perlembagaan kita ada perkara kan, 150 darurat dan sebagainya. Perkara 51 mengatakan ia menetapkan dan mengesahkan kewujudan hak mempertahankan diri. Dia kata dalam bahasa translate, walau apa sekalipun yang dinyatakan dalam piagam ini, hak mempertahankan diri mana-mana negara yang diserang oleh mana-mana negara lain terjamin. Maksudnya, hak untuk negara yang diserang tidak perlu tunggu pihak bangsa-bangsa bersatu buat persidangan. Tidak perlu tunggu keluar penetapan. Boleh tahan diri. Tanpa itu semua pun kita wajib tahan diri. Sebab itu adalah hak kemanusiaan. Ya? Jadi di sinilah orang kena faham yang mengatakan bahawa kenapa orang-orang Palestin pula pergi menyerang atau membalas tembakan meriam dan sebagainya. Kenapa orang-orang di sepadan pelarian di Jordan masuk kawasan dan menyerang askar-askar ataupun penduduk-penduduk Israel. Hak mempertahankan diri adalah hak yang dijamin di dalam Charter United Nations. Begitu juga pada tahun hujung 80-an apabila Iraq dikatakan menyerang Kuwait, maka Amerika Syarikat menggunakan perkara 51 sebagai justifikasi untuk Kuwait mempertahankan diri dengan cara membalas serangan Iraq. Gitulah caranya Amerika masuk dalam perang Kuwait-Iraq tersebut. So kalau masa itu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Dan di sinilah saya nak lompat sedikit Saudara Zawazi sebab kami kepada cara-cara penyelesaian. Ada beberapa, saya akan tinggalkan dulu isu perundangan dan kehakiman. Saya akan pergi kepada yang saya bincang sekarang ni. Kalau kita, negara-negara OIC ni, kalau berani untuk melakukan apa yang wajib dilakukan dan membuat keputusan bahawa negara-negara OIC akan membuat suatu ketenteraan penyelamat untuk pendamai jika pun United Nations belum, maka itu di bawah tafsiran perkara 51 oleh Amerika Syarikat sendiri pada tahun 80-an dan 90-an adalah hak yang dibenarkan untuk negara Turki, negara Jordan, negara mana-mana negara yang kuat dengan ketenteraan untuk pergi mempertahankan diri untuk bantu orang Palestin. Dan kalau ada masalah di Mahkamah Antarabangsa, maka insyaAllah ramai peguam di sini pun akan membantu kerajaan-kerajaan yang sanggup untuk membantu mempertahankan diri Palestin. Itu satu alternatif. Dan di sinilah ramai daripada permintaan rakyat-rakyat Malaysia yang meminta kerajaan Malaysia untuk menyuarakan perkara ini dengan tegas. Termasuk kedutaan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah untuk membawa kepada negara-negara Timur Tengah supaya perkara ini dapat diusulkan sekarang. Ismail Sabri tidak tepat bila dia mengatakan kita tunggu keputusan PBB. Dia patut tahu sebagai seorang menteri dan lama menjadi menteri ahli politik, PBB ni sebenarnya dalam bahasa mudahnya, dia seperti satu makhluk yang mempunyai lidah untuk bercakap. Itu pun kadang-kadang keluh. Tapi dia tak ada gigi nak gigit. Jadi kalau tak ada gigi nak gigit, kita nak harap dia buat apa? Dia bukannya singa. Dia cuma boleh mengaung. Dia bukannya harimau. Dia paling kuat boleh menyalak. Jadi kita perlu mengambil tindakan. Kalau Amerika boleh buat dulu. Kalau negara lain boleh buat dulu. Masa mujahidin di Afghanistan, perkara yang sama. Kenapa sekarang ni kita nak cari alasan dangkal untuk mengelakkan buat perkara yang betul? Saya tidak mengatakan kita harus menyerang. Saya mengatakan kita harus dapatkan kata sepakat negara Islam untuk melakukan yang perlu. Jangan pula ada yang mengatakan macamlah negara Malaysia ni kaya sangat dengan ketenteraan. Itu bukan soalnya. Dari segi Islam, kalau kita boleh angkat tangan, kita angkat tangan. Kalau tak boleh, baru kita buka mulut. Dan kalau tak boleh juga buka mulut, paling rendah imannya adalah dengan hati. Jadi kalau kita nak kata kita orang beriman, buatlah apa yang agama kita tuntut.
Ya, pada masa yang sama, kita kena ada strategi yang betul. Ya. Bukannya secara sembrono, secara gelojoh nak buat perkara-perkara yang betul. Jadi itu satu langkah yang boleh diambil dari sudut antarabangsa. Baik. Now, ada juga ditanya apakah langkah-langkah seterusnya. Ada dua perkara lagi. Ya. Palestin telah pun selepas diiktiraf sebagai suatu negara dengan taraf pemerhati di United Nations. Ya. Secara serta-merta perkara itu membenarkan hak kepada Palestin menjadi penandatangan pelbagai treaty antarabangsa. Ya. Kenapa ini penting? Ini penting sebab kalau kita nak pergi mahkamah antarabangsa jenayah ni, ICJ contohnya, ia cuma boleh dibawa ke sana ya oleh pihak-pihak yang tertakluk menjadi penandatangan kepada Rome Treaty 2002. Jadi apabila United Nations mengiktiraf mengiktiraf Palestin sebagai satu negara pemerhati walaupun taraf pemerhati, memberikan hak kepada mereka sign Rome Treaty, dan pada 2 hari bulan Januari 2015 dikatakan mereka telah pun menandatangani sebagai penandatangan negara ke-123 Rome Treaty. Secara serta-merta 14 hari selepas itu, Palestin telah memajukan aduan mereka berkaitan kekejaman Zionis Israel di tanah bumi Palestin. Rakyat mungkin nak tahu apakah dia tanggungjawab, apakah dia skop bidang kuasa Mahkamah ICJ ni. Mahkamah ICJ ni diwujudkan oleh bangsa-bangsa bersatu melalui Rome Treaty untuk mengadili pesalah-pesalah individu. Ni kena faham ni. Bukan negara Zionis Israel. Pesalah-pesalah individu yang melakukan kesalahan, jenayah peperangan ataupun criminal aggression, genosid, kemanusiaan dan sebagainya. Dari sudut kekejaman melampau. So, pihak ICJ ni, dia ada dua bahagian dia. Bahagian pendakwaan, bahagian kehakiman. Pendakwaan ni dia ada dua bahagian. Dia juga kena siasat, dan kalau siasatan menunjukkan cukup taraf bukti dia bawa untuk pertuduhan dengan kebenaran mahkamah ICJ. Kemudian baru bicara. Now, setakat ini dilaporkan sudah ada lebih kurang 45 individu di satu dunia yang pernah dibawa ke ICJ. Ada yang diberi peluang untuk dituduh, ada yang telah dilepaskan tanpa pertuduhan. Ada yang dibicarakan, dilepaskan selepas bicara. Ada yang dihukum. Dan ada yang masih lagi menjalani hukuman di penjara masing-masing. Di sini, saya perlu sentuh. Negara kita Malaysia telah menjadi ahli Rome Treaty pada bulan Mac 2019. Tapi disebabkan ketidakpahaman ramai ahli politikus yang pakai isu-isu penting ini bagi tujuan-tujuan dangkal politik, pada masa itu diterajui oleh UMNO antara lain, maka Ismail Sabri sebagai ketua pembangkang di Parlimen pada masa itu telah membantah dan mengatakan Rome Treaty itu menggugat kononnya kedaulatan raja-raja dan sultan-sultan. Disebabkan tekanan itu, kerajaan terpaksa keluar daripada menandatangani, yakni pada bulan April 2019. 1 bulan masuk, terus keluar. Now, kita tolak tepi isu dalaman negara kita. Soalannya, rakyat nak faham, sekarang ini dengan masalah di Palestin, mana hak moral Malaysia? Mana dia hak moral Malaysia untuk minta ICJ secara terus terang melaksanakan tanggungjawab di bawah Rome Treaty, sedangkan kita keluar daripada Rome Treaty? Nampak tak betapa pentingnya? Kita nak cakap pasal keadilan terhadap Palestin, tapi kita sendiri keluar daripada Rome Treaty. Tapi jangan risau, ada cara lanjut. Sebab apabila pihak Palestin menjadi anggota Rome Treaty 2002 pada tahun 2015, mereka terus mengajukan aduan seperti saya nyatakan. Pada masa itu, bahagian pejabat pendakwa raya ICJ yang diketuai pada masa itu oleh Ben Suda, seorang peguam dari Gambia tak silap saya. Beliau telah pun memulakan siasatan. Now, masalah tentang siasatan aduan-aduan ini yang pertama, kena kenal pasti siapa yang buat salah tu. Kalau diadu bahawa ada 10 orang, 20 orang telah dihalau keluar daripada, contoh ya, daripada Sheikh Jarrah sekarang.
maka kita kena tahu siapakah pemimpin tentera atau polis ataupun politik Israel yang membuat arahan dan melaksanakan itu, kena dikenal pasti. Sebab kita tak boleh bawa Zionis Israel. Ya. Itu di ICJ, itu di ICJ, bukan di ICC. Yang kita cakap ni ICC. Minta maaf kalau saya tersebut ICJ tadi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa, dia individu. So kena kenal pasti yang tu. Kedua, kena kenal pasti dan dapatkan bukti menunjukkan salah laku tu salah laku apa. Ya, salah laku apa. Contohnya menghalau orang Palestin keluar daripada tanah sendiri. Itu is jenayah, kekejaman antarabangsa. Kena buktikan di mana, bila, berapa keluarga. Kalau benda tu berlaku pada tahun 2015, 2016. Kena dapatkan bukti ni. Kena ada saksi-saksi yang boleh datang bagi keterangan. Kena faham. Rakyat jangan just cakap, oh kan kita dapat tahu daripada news. News ramai akan cakap macam-macam. Tapi di mahkamah, kena buktikan. Sebab kita nak keadilan duniawi. Walaupun terhadap penjenayah Zionis sekalipun. Yang ketiganya, kita kena juga tahu di mana benda itu berlaku. Kalau benda itu berlaku di tanah yang bangsa-bangsa bersatu pun tidak mengatakan di dalam sempadan Palestin, macam mana dikatakan dihalau keluar daripada Palestin? Itu satu. Dan kalau jenayah itu dilakukan di kawasan yang memang tanah Palestin, tapi Israel telah pun rampas dan mereka kata itu tanah dia orang, sedangkan bangsa-bangsa bersatu mengatakan itu adalah tanah occupied territory secara salah. Maka perkara itu mahkamah ICC terpaksa tentukan dulu adakah mereka mempunyai bidang kuasa ataupun tidak di 3 kawasan yang kita namakan tadi yang telah diambil secara salah oleh Zionis Israel. Dan perkara ini telah diputuskan baru-baru ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada 5 hari bulan Februari 2021. 3 bulan yang lalu. Dan 2 bulan sebelum serangan Al-Aqsa. Ini penting ni. Mahkamah ICC telah mengatakan daripada pandangan awalan mereka bahawa mereka mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat aduan-aduan yang dikatakan yang berlaku di kawasan-kawasan, jika pun ianya kawasan-kawasan occupied territory, Gazanya ke, tebing baratnya ke, Eastern Baitul Maqdisnya. Sebab dia kata sama ada ianya betul-betul tanah Palestin atau tidak, belum ada sempadan muktamad lagi. Jadi kami tidak boleh tidakkan aduan-aduan tersebut. Itu adalah satu langkah pertama kejayaan. Dan sebulan selepas itu, pada 5 hari bulan Mac 2021, Bensouda, iaitu Ketua Pendakwa Raya ICC, telah keluarkan satu kenyataan mengatakan atas keputusan awalan ini, beliau akan mulakan siasatan rasmi. Malangnya, Bensouda dijangka untuk bersara pada 16 hari bulan Jun. Beberapa hari saja lagi. Beberapa hari lagi. Jadi kita nak tunggu siapa yang nak masuk. Tapi jangan tunggu dia. Kita pun kena mengambil langkah-langkah yang perlu. Pada masa ini saya perlu nyatakan, alhamdulillah terdapat suatu badan NGO Malaysia yang telah libatkan diri dalam perbicaraan di ICC tersebut. Dan mereka masih berurusan dengan pihak ICC perkara ini dan juga mengambil nasihat para peguam. Dan di sinilah perkara yang kita perlu memberi sokongan moral dan untuk peguam-peguam yang mempunyai pengalaman ataupun tidak mempunyai pengalaman sekalipun dalam bidang ini boleh memberi sokongan melalui kajian-kajian dan bantuan-bantuan supaya perkara ini dapat diketengahkan dengan lebih segera dan lebih tuntas. ICC. Itu langkah kedua. Langkah ketiga ICJ. Now, berkaitan ICJ ni, minta maaf saudara Zawazi kalau saya terlampau mendalam. Silakan. Berkaitan ICJ ni, antara 200 lebih resolusi yang dibuat oleh United Nations, terdapat satu resolusi yang penting pada tahun 2016. Saya tak silap saya dinamakan resolusi nombor 2334. Dan menurut resolusi tersebut, ianya seperti yang nyatakan tadi, telah membuat deklarasi tanah yang diambil, yang kononnya diduduki oleh Zionis Israel ini adalah occupied territory. Dan ianya adalah satu aggression terhadap hak Palestin. Satu penetapan telah dibuat bahawa ini adalah satu jenayah melanggar penetapan bangsa-bangsa bersatu. Now, dari segi undang-undang antarabangsa, bila penetapan
bangsa bersatu-satu dilanggar, maka ada dua cara. Satu, boleh laporkan bawa perkara itu ke ICJ. Dan kemudian ICJ mengeluarkan pendapat dia. Tapi dia tak sama macam ICC tau. Kalau ICC bila penjahat tu didapati bersalah, dia boleh dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ICJ ni dia boleh keluarkan pendapat mengatakan Israel, Zionist, you have completely breached the opinion and the resolution, the continuous resolution of the United Nations, and we hereby order you to comply with it. Memerintahkan untuk dipatuhi dalam tempoh tertentu. Kalau tidak, maka perkara itu boleh diambil sanksi oleh bangsa-bangsa bersatu. Dan saya percaya, bagi saya lah, saya pergi ke langkah keempat. Isu sanksi ni sudah tiba masanya lah. Daripada kes-kes terdahulu di dunia ni, contohnya apartheid di Afrika Selatan. Negara-negara barat telah pun mulakan konsep sanksi. Tidak ada negara-negara barat yang membantah kewujudan sistem apartheid di Afrika Selatan pada masa itu, telah memberhentikan perniagaan, pelaburan dan urusan perhubungan diplomasi dengan Afrika Selatan. Ramai. Itu meletakkan tekanan kepada negara itu sampai mereka terpaksa akur. Dan akhirnya kita ada Nelson Mandela dan sebagainya yang mengeluarkan Afrika Selatan daripada dijajah apartheid dan merdeka seperti mana yang sedia ada sekarang. Malangnya di Zionis Israel, bukan kita yang membuat sanksi terhadap mereka. Tapi sekarang ini Zionis Israel yang mengadakan sanksi terhadap orang-orang Palestin. Mereka dihalau keluar daripada rumah, dikeluarkan daripada tanah, rumah mereka dirampas, bangunan mereka dirampas, sekolah diletup, hospital diletup, anak-anak dibiar, air, elektrik dicatu, diputuskan. Siapa yang buat sanksi? Zionis Israel melakukan sanksi secara salah terhadap penduduk-penduduk Palestin di hak milik mereka sendiri. Sebenarnya Zionis Israel ni lebih buruk apartheidnya daripada Afrika Selatan. Bagi saya tidak kurang 3 kali ganda. Di Afrika Selatan, orang hitam, the black, were asked to have their own life. Duduk di rumah sendiri, pergi makan di restoran sendiri. Tak boleh masuk restoran orang putih. Tapi di sini, nak makan kat rumah pun tak boleh. Sekolah orang hitam. Bas orang hitam. Sini orang Arab, Palestin tidak mempunyai hak untuk ke sekolah dengan aman. Tak boleh duduk di rumah dengan aman. Bukankah ini 3 kali, 30 kali ganda lebih buruk apartheid daripada apartheid? Apakah negara-negara antarabangsa sedang tunggu? Nak tunggu makhluk yang boleh menyalak, itu pun tak nak salak, tapi tak boleh gigit, bertindak. Dah 83 tahun tidak ada perkara yang bergerak. Tiba masanya negara Islam seperti Malaysia dan seperti mana yang telah dibincang saya percaya oleh Erdogan, Imran Khan dengan Tun Dr. Mahathir untuk memulakan gerakan supaya meyakinkan negara-negara lain supaya yakin pada Allah dan berhentikan segala konsep perhubungan antarabangsa, perniagaan, diplomasi dan sebagainya dengan Israel sekaligus. Mungkin kita akan terjejas sebab banyak juga barangan-barangan dan teknologi-teknologi dimulakan daripada Israel. Terjejas sekejap, tapi kebaikan kepada Palestin yang lama. Dan ini akan mengajar kita, orang-orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam, yang benci kepada kezaliman terhadap humanitarian ni, untuk belajar teknologi ini sendiri. Satu negara yang kaya, Malaysia, sebelum ini dengan hasil-hasil pertanian 70-an, 80-an, hasil-hasil petroleum dan gas 80-an dan 90-an, elektronik pada tahun 90-an dan 2000. Kita sepatutnya by now, patutnya boleh ada senjata kita sekarang sendiri. Patutnya boleh buat macam-macam teknologi kita sendiri. Dan tak perlu berharap kepada apa yang dicipta oleh pihak-pihak yang disumbangkan oleh Zionis Israel. Termasuklah siaran-siaran media seperti ini. Banyak perkara yang terkandung dalamnya, saya percaya saya dipahamkan, manufactured by the Israeli technology. Malu kita. Kalau kita tak berganjak mentaliti sekarang, maka kita ni seolah-olah cakap kedai kopi kosong lah. Kalau ada hikmah daripada perkara yang berlaku sekarang ni, kita semua, saya, kita di sini dan yang di luar, patut mengambil apa yang berlaku di tanah Palestin ni sebagai satu pengajaran untuk memperbaiki diri kita dari sudut segala ilmu,
segala pengetahuan teknologi supaya kita tak perlu berharap kepada Israel dan sekutu-sekutunya. Jadi secara ringkas, 4 cara saya dah katakan tadi, ya, sanksi sebelum ambil tindakan, ICC, ICJ, dan paling terakhir buat sanksi melalui PBB, OIC secara menyeluruh. Baik, Tuan Hanif, saya tertarik dengan apa yang Tuan Hanif katakan tadi tentang anjakan mentaliti kita sebagai orang di Malaysia ini. Saya yakin Tuan Hanif ingin berkongsi tentang apa yang dilakukan oleh Persatuan Peguam Muslim Malaysia untuk kita kongsikan bersama dengan para penonton apa di antara inisiatif-inisiatif proaktif yang dilakukan sekarang ini untuk membantu rakyat Palestin ataupun untuk membawa suara tonasi yang senada kita kepada negara luar. Silakan. Baik, sedikit sebanyak saya boleh kongsi di sini. Kerana seperti mana kita maklum, segala bentuk perjuangan, sama ada perang askar di medan perang maupun perang di dalam bilik mesyuarat kita sendiri, kena ada strateginya. Dan strategi ini tidak boleh dikongsi di luar, ya. Tapi sukacita dimaklumkan, alhamdulillah dengan izin Allah, kita mempunyai satu Persatuan Peguam Muslim Malaysia yang telah lama aktif untuk pelbagai aktiviti. Dan bila muncul perkara ini, maka kami tergerak. Dan saya sebagai seorang ahli biasa telah berbincang dengan Presiden dan juga dengan Timbalan Presiden. Dan kami telah mulakan, baru semalam kami bermesyuarat secara rasmi. Dan kami telah menyusun beberapa strategi dengan kesemua pihak yang telah saya bincang tadi. Dan kami juga telah membahagikan pemimpin-pemimpin ataupun the leader of each of the issues ni untuk dibawa secara sistematik. Dan kami telah letakkan tempoh masa tertentu perkembangan untuk dilaporkan balik dan diusahakan supaya ada perkembangan dari masa ke semasa. Jadi insya-Allah dengan doa rakan-rakan semua di luar dan untuk para peguam yang menonton program ini, sila hubungi Sekretariat Persatuan Peguam Muslim Malaysia yang mana yang berminat dan kemudian akan dimaklumkan bahagian mana yang perlu bantuan untuk anda membuat keputusan bahagian mana yang anda berminat untuk membantu. Dan dari situ kita harap bahawa pokoknya kita akan usaha untuk mempercepatkan dengan izin Allah pembawaan keadilan setakat mana yang boleh di dunia ni melalui prosiding ICC yang pertama terhadap individu-individu yang melakukan kezaliman secara khusus dalam kes-kes yang boleh dikenal pasti dengan jelas. Itu yang pertama. Kedua juga kita berhasrat untuk membawa keadilan ke muka keadilan negara Zionis Israel sendiri melalui ICJ. Ya. Tapi itu kena ada penglibatan dengan kerajaan Malaysia. Jadi saya juga berharap bahawa kerajaan Malaysia akan melorongkan dan membuka jalan tanpa halangan untuk urusan Persatuan Peguam Muslim supaya dapat dianjakkan sampai ke medan antarabangsa. Ya, bukan kita minta duit, bukan kita minta jabatan dan sebagainya. Kita cuma minta jangan halang kami. Walaupun ini bukan isu fahaman politik, ini bukan isu fahaman falsafah yang berbeza, ini adalah isu yang sama, iaitu kemanusiaan. Apatah lagi untuk negara yang mempunyai agama Islam sebagai agama persekutuan di bawah perkara 3, ini adalah isu keislaman. Ya, jadi saya harap pihak-pihak kerajaan pun akan membantu bila tiba masanya. InsyaAllah. Baik, Tuan Hanif, dalam kesempatan yang ada, kebetulan kita punya skrin ada problem. Alhamdulillah saya sudah pun mengambil soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita sebelum bersiaran tadi. Okey, soalan daripada Roslan Sunni dari Sabah. Dari Sabah. Cadangan pemimpin Malaysia berhubung two-state solution bagi menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestin dikritik sebagai satu idea yang gagal dan tidak adil bagi rakyat Palestin. Ia dilihat hanyalah retorik politik dan agenda untuk mengiktiraf negara haram Israel. Sedangkan Israel tidak pernah diiktiraf sebagai sebuah negara. Komen Tuan Hanif. Dia dari sudut negara Israel dengan Palestin ni, Saudara Zawazi, dia ada 3 perspektif. Perspektif pertama dari sudut Zionis Israel. Perspektif kedua dari sudut Palestin. Dan perspektif ketiga dari sudut bangsa-bangsa bersatu. Macam kita telah huraikan tadi dari segi sejarahnya. Kalau kita cakap sekarang sahaja, kita tak tahu apa sejarahnya, kita tak tahu latar belakangnya dan kita tak alami kehidupan di tanah Palestin itu, maka cukup senang kita cakap. Oh, ini retorika untuk menegakkan Israel. Oh, ini retorika untuk menindas Israel pula. Don't jump the gun. Faham dulu.
menurut perspektif Palestin, memanglah itu tanah mereka. Tak ada orang menafikan. Betul. Tapi sejak pada 1948 secara khususnya dan sebelum daripada itu pun, sampai sekarang, iaitu 83 tahun, apa yang telah berlaku? Selama 83 tahun, sekurang-kurangnya 3-4 generasi Zionis Yahudi sudah menempat di kawasan itu. Ya. Soalan pertama saya nak tanya, nak halau dia orang ke mana? Siapa yang akan ambil balik mereka? Padahal mereka minta satu tanah di kawasan itu disebabkan mereka ditindas oleh negara-negara Eropah lain. Jangan lupa cerita pasal Holocaust. Dan saya akan bercakap pasal Holocaust walaupun di antara bangsa dijadikan dia sebagai suatu jenayah untuk anti-Semitism, berbincang tentang Holocaust. I don't mind. I have to talk about it. Apa yang berlaku dalam sistem zaman Nazi dulu, di mana orang-orang Yahudi telah ditindas. Dan telah pun ada yang dibunuh beramai-ramai sampai mereka melarikan diri. Ini bukan Germany saja, di Rusia, di merata. Oleh itulah mereka buat konsep Zionis ni untuk ada negara mereka. Jadi di mana kita nak halau balik? Balik kepada soalan saya. Mereka semua yang tindas negara lain. Adakah kita nak buat kekejaman kemanusiaan, kita nak bunuh dia orang beramai-ramai? Is that right? Adakah itu dituntut Islam? Tidak. Right. Jadi untuk masa sekarang ini, mungkin cadangan yang dibawa oleh bangsa-bangsa bersatu pada 1948 supaya ada dua negara berjiranan ni diusahakan terlebih dahulu. Tapi kita jangan lupa, demi keadilan kepada Palestin, mereka seramai lebih 7-8 juta ni sudah jadi pelarian. Jadi Zionis Israel kena iktiraf dulu negara Palestin. Bukan soal kita iktiraf negara Zionis Israel. Itu bangsa-bangsa bersatu telah iktiraf. Beberapa negara barat telah iktiraf. Kita tidak boleh tidakkan untuk menerima hakikat adanya kerajaan. Tak semestinya kita iktiraf. Dengan syarat Zionis Israel kena benarkan mereka ini masuk balik ke tanah mereka masing-masing. Kedua, Israel kena keluar daripada tanah yang mereka telah jajah sama ada di Gaza, di West Tebing Barat dan terutamanya di tempat focal isu ni, East Baitul Maqdis. Dan mereka kena batalkan hasrat untuk menjadikan Baitul Maqdis Jerusalem sebagai ibu negara gantikan Tel Aviv. They can't do that. Sebab itu bukannya tanah mereka. Di bawah pendapat bangsa-bangsa bersatu sekalipun. Yang keempat, mereka tidak boleh melakukan ethnic cleansing. Terhadap orang-orang Palestin, sama ada melalui sanksi-sanksi kemakanan, air dan sebagainya. They cannot interfere with the life of the Palestine. Ini kita kena terima. Kita kena paksa mereka terima. Barulah ada kemajuan untuk orang-orang Palestin yang termasuk Palestin Muslim of course, Palestin Kristian dan juga Palestin Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan di luar kena faham, Palestin Yahudi yang ada di tanah Arab sebelum kedatangan Zionis sendiri tidak hendak negara Israel. Mereka tidak terima orang Zionis datang buka negara di situ. Jadi we must understand, seperti mana kita di negara kita sering dengar tentang antara negara kita pun ada pahaman-pahaman seperti Syiahnya, Qadiani dan sebagainya. Saya tak mau pergi lepas itu bukan bidang kita. Tapi atas dasar yang sama, Yahudi ni pun ada pandangan berbeza. Mereka ni bukan semuanya jahat. Yang jahat adalah Zionis. Dan kita perlukan orang-orang Palestin ni diberi suatu kehormatan. Diberi suatu negara mereka balik dulu. Sekurang-kurangnya negara mereka bersebelahan dulu. Kemudian lepas 30 tahun, 50 tahun, strategi lah, takkan nak bincang. Buatlah apa yang patut. Betul. Ni masalahnya kalau kita ada yang tengok program Astro Awani tadi, dua orang yang tua, seorang memang lebih tua lah, Tun Mahathir, Hadi Awang dan juga seorang profesor dari Oxford. Mereka ketiga-tiga berpendapat bahawa segala usaha untuk cuba menyelesaikan masalah Palestin yang beratus tahun ini, jangan tengok umur kita 40-50 tahun, ingat 50 tahun. Beratus tahun ni,
perlu menggunakan strategi. Tun dan profesor itu menekankan berulang kali dan even Hadi Awang telah bersetuju perlukan strategi. Jadi kita kena faham, nak berjuang ni jangan pakai retorika. Terus ambil keris, ambil pedang. Bagus, alhamdulillah, siapa nak pergi silakan. Tapi ada strategi dia. Macam mana orang Zionis berstrategi sejak tahun 1800 sehingga kan pada tahun 1948 dengan lobby mereka, dengan duit yang mereka ada, mereka menipu Inggeris dan dapat sokongan Amerika Syarikat untuk Perang Dunia Pertama dan keluarnya Balfour Declaration. Kemudian Perang Dunia Kedua, mereka gunakan isu yang sama. Dan bila menang Perang Dunia Kedua, Britain tak ada pilihan, kena sokong adakan negara Israel. So, how they strategize? Kita ni, bila saya guna perkataan malas, jangan salah faham. Bukan saya kata malas dari segi keterat. Malas nak guna otak pemberian Allah ni. Islam sendiri mengatakan dalam perang. Well, kita ni bukan ahli agama tapi kita kena ambil contoh. Dalam perang sendiri pun Rasulullah pernah hantar orang yang pandai berpidato untuk bersyair dan melemahkan semangat. Pihak lawan sebelum turunnya pahlawan untuk berperang one to one. Itu adalah strategi-strategi. Islam benarkan strategi. Fikir dulu, dan kalau kita sendiri tak ada capability nak fikir, biarkan orang tertentu fikir. Tapi jangan tuding jari mengatakan orang tu tak buat apa. Semata-mata sebab awak tak tengok perkara fizikal tak berlaku. Pada masa yang sama, kerajaan perlu disarankan. Mana-mana kerajaan. Bukan kerajaan Perikatan Nasional sahaja. Mana-mana kerajaan sebelum dan selepas ini perlu disarankan istiqamah, konsisten dalam polisi dengan Palestin, dalam polisi-polisi antarabangsa, dan buat usaha yang perlu supaya kita dapat berjuang demi kemanusiaan dan untuk orang Islam, demi agama, untuk membebaskan tanah bumi Palestin daripada kezaliman Zionist appetite and worse than Nazi regime Israel tersebut. Baik. Tuan Hanif, kalau kita berbicara tentang ketegasan dan juga desakan daripada negara-negara Islam itu sendiri, Malaysia sebagai sebuah negara Islam, saya gabungkan sekali dengan soalan daripada Laksmana Hakim ini, mengatakan bahawa ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dikatakan sedia memberi jaminan bahawa tidak akan ada usul undi tidak percaya di Parlimen. Sekiranya kerajaan bersetuju mendengar permintaan mereka untuk membuka semula sidang Parlimen Dewan Rakyat semata-mata untuk membincangkan tentang konflik Palestin Israel ini untuk satu suara di peringkat antarabangsa. Daripada sini, Tuan Hanif, soalan daripada Laksmana Hakim, sejauh mana keseriusan kerajaan negara kita dan juga pihak pembangkang sendiri dalam usaha untuk menyuarakan pendapat mereka dan juga suara mereka tentang gesaan di peringkat antarabangsa. Tuan Hanif, ini mungkin soalan terakhir. Soalan itu sendiri dalamnya merupakan satu jawapan yang tidak wajar ada. Baik. Apabila kita bercakap, bila kita berjuang sesuatu, maka kita menjuarakan sesuatu. Baik. Maka kita harapkan timbalan balik keuntungan apa yang kita berjuangkan kepada diri kita. Baik. That's where we are wrong. So, minta mana saudara Laksmana Hakim. Minta maaf. Tidak ada isu keadilan, kemanusiaan dan Islam yang boleh dijuarakan, boleh ditunggang oleh mana-mana pihak. Kalau nak buat secara ikhlas. Baik. Dan bila nak ikhlas, maka kenapa nak cakap pasal kalau buka parlimen, kami tak nak awak soal tentang majoriti kita dan aku janji kami takkan soal. Kenapa nak perlu benda ni semua? Itu perkara yang berbeza. Tak ada kait-mengait. Sebagai ahli politik yang matang, kita perlu tahu perkara yang boleh kita bersetuju, kita bersetuju. Perkara yang kita tak boleh bersetuju, we agree to disagree. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu tidak bermakna demi kepentingan perbincangan kena ada syarat A, B, C, D, E, F, G untuk buka parlimen. Karut. Itu menunggang agama. Itu menunggang demokrasi. Saya tidak boleh setuju dengan syarat-syarat seperti itu ataupun walaupun Pakatan Harapan ke, pakatan yang lain daripada Harapan ke yang nak beri aku janji seperti itu, that's not relevant bagi saya. Isu Palestin ni isu dunia. Seperti mana COVID adalah isu dunia. Kenapa nak masuk campur isu kerajaan? Kerajaan masih boleh ditukar melalui apa yang kita bincang 2 hari sudah. Tak boleh letak syarat, kerajaan tak boleh tukar kalau kita nak gesa kat sana. Baik kita tukar kerajaan, kemudian kita gesa. What nonsense.
Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik Tuan Hanif, untuk akhirnya sedikit rumusan daripada Tuan Hanif tentang tajuk kita pada malam ini, Palestin dari sudut PBB dan perundangan antarabangsa. Silakan Tuan Hanif. Ya, saya sebagai rumusannya saya cuma ingin nyatakan bahawa sebelum kita melompat dengan emosi dan retorika, elok kita kaji dulu latar belakang permasalahan di Timur Tengah, tanah Arab Palestin ni. Dan saya harap daripada ringkasan apa yang telah kita kupas, yang cuma baru 0.1%, saya tidak sentuh langsung isu-isu berkenaan dengan Six Days War tahun 1967. Saya tak sentuh langsung tentang Intifada 1, Intifada 2. Saya tak sentuh langsung tentang Oslo Arrangement 2003. Kita tak sentuh perkara-perkara ini dengan mendalam. Tapi dengan apa yang telah kita kupas, saya harap dapat memberi faham kepada yang berada di luar, apakah kompleksiti, kecelaruan kompleks yang wujud di sana bagi tujuan penyelesaian yang tidak nampak selama tempoh dah 80 tahun lebih kita tak dapat selesaikan. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai negara Malaysia yang berdaulat, yang bertamadun, patut ikhtiar dengan bantuan negara-negara lain, rakan-rakan kita ataupun yang bukan rakan pun dalam isu ini kita perlu jadikan rakan untuk memperbetulkan keadilan di dunia. Ya, saya percaya itu caranya, dan jangan kita putus asa. Paling penting dalam perjuangan-perjuangan yang ikhlas, paling penting ada yakin kepada Allah. Kita boleh buat apa kita nak, tapi Allah yang tentukan. Jadi bila kita berjuang, kita kena yakin dengan Allah. Tanpa keyakinan dengan Allah, mesti tak berjaya. Mesti tak berjaya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Tuan Hanif untuk perkongsian pada malam ini dalam antara politik dan undang-undang untuk siri ke-19 Palestin dari sudut PBB dan perundangan antarabangsa. Itu yang kita bincangkan selama 1 jam pada malam ini, dan kami mengharapkan apa yang diutarakan oleh Tuan Hanif pada malam ini memberi sedikit sebanyak kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada mereka. Saya yakin, saya cukup menghormati anda semua yang sentiasa mengulangi tanda pagar bebas Palestin, Free for Gaza, Israel koyak dan sebagainya sebagai perang psikologi. Dan terima kasih untuk sokongan yang anda berikan, dan semoga doa-doa kalian akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana yang Tuhan katakan tadi, perjuangan sebagaimana pun yang kita ingin lakukan perlu berilmu, dan kita perlu kaji dulu sejarah dan sebagainya, dan kita juga perlu ada strategi. Jadi saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton di luar sana, untuk sama-sama kita berganding bahu, senada dan seirama dalam apa juga pandangan politik kita. Kita satukan suara kita sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu sahabat-sahabat seagama dan seakidah kita, rakyat Palestin di sana. Insya-Allah itu yang kita harapkan. Sebagaimana Tuhan katakan tadi juga, berpegang pada tali Allah, berpegang pada kalimat Allah, insya-Allah kita akan mencapai matlamatnya, insya-Allah. Baik, sebelum kita berakhir, terima kasih ucapkan kepada para penonton yang sentiasa berfokus kepada kami. Terima kasih kepada penerbit Tata dan juga kru penerbitan yang bertugas sungguh pada malam ini, walaupun berbagai masalah teknikal pada malam ini, tetapi alhamdulillah kita berjaya bersama dengan anda pada malam ini. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan, dan kata-kata yang terakhir yang kami kongsikan bersama dengan anda tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk merasa kesedihan dan derita rakyat Palestin. Cukuplah anda menjadi seorang manusia. Baik, itu saja untuk malam ini. Kami berdua, terima kasih Tuan Hanif. Kami berdua tinggalkan anda dengan sekali lagi kita saksikan video yang mungkin ada di antara anda yang terlepas petang tadi. Kita hayati bersama dan kita ambil semangat dan juga apa yang dirasakan oleh mereka semua. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Palestin. InsyaAllah semoga Allah bersama dengan mereka dan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi insyaAllah. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان إلا احتلال. أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة من رحمة. تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ. بالطبع هكذا يا فخار، كانوا الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون. أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة.
أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله ونهتف في المسجد الأقصى. إن شاء الله سنحرر فلسطين وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله.